objektif utamanya. Tidak seperti sistem ekonomi moden yang berasaskan falsafah duniawi semata-mata, sistem ekonomi Islam secara langsung dipandu oleh Allah Ta'ala. Ketika sistem ekonomi Islam melalui peringkat awal perkembangannya, Al-Quran telah membimbing Rasulullah SAW berkenaan dengan penguatkuasaannya yang berkesan. Selain itu, semua aspek penting dalam sistem ekonomi Islam dan norma yang berlaku dibincangkan dalam Al-Quran secara teliti. Sama ada pengeluaran, penggunaan, pengedaran atau sistem kewangan sendiri, semuanya telah dibincangkan dalam Al-Quran ini dengan secukupnya. Dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawasanya Allah Ta'ala telah menciptakan manusia sebagai khalifahnya di muka bumi ini, dan demikian Allah menciptakan semua bekalan yang diperlukan supaya mereka boleh memakannya dan untuk memenuhi keperluan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan dan langit serta segala isinya sebagai bangunan yang dibina dengan kukuhnya. Dan diturunkannya air hujan dari langit, lalu dikeluarkannya dengan air itu berjenis-jenis buah-bahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa." Surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Beberapa prinsip sistem ekonomi Islam sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran akan dibincangkan satu persatu dan disertakan beberapa isu kontemporari yang berlaku pada masa kini untuk menambahkan lagi kefahaman kita akan prinsip ekonomi Islam menurut yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Antara prinsip ekonomi berdasarkan Al-Quran adalah halal dan haram dalam tuntutan agama. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam Al-Quran yang membawa maksud, "Dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya." Surah An-Nahl ayat ke-116. Dan ayat Al-Quran kedua yang membincangkan tentang halal dan haram di dalam Al-Quran ialah, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan benda-benda yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas apa yang telah ditetapkan halalnya itu. Kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas." Surah Al-Maidah ayat ke-87. Sistem ekonomi Islam pada asasnya hendaklah yang pertama membezakan antara yang dibenarkan sebagai halal dan apa yang dilarang adalah haram. Juga harus, wajib dan makruh. Menentukan apa yang dibenarkan atau halal dan apa yang dilarang atau haram adalah sebahagian daripada tuntutan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lain yang mampu untuk menyatakan apa yang betul dan apa yang salah. Allah telah membuat persempadanan antara halal dan haram dalam bidang ekonomi dan telah mengizinkan manusia menikmati makanan dan barang kegunaan lain yang halal dan menjauhi perkara yang haram. Antara prinsip Islam dalam urusan halal dan haram itu sendiri, bagi menjelaskan lagi halal dan haram dalam perspektif Islam, dijelaskan di sini beberapa prinsip yang telah menjadi asas bagi permasalahan halal sebagaimana disebutkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Yang pertama, asal bagi sesuatu perkara adalah mubah, sehingga ada dalil yang mengubahnya atau ada kemudaratan yang menyebabkan kita perlu mengubahnya. Yang kedua, kuasa menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Yang ketiga, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama seperti perbuatan syirik. Yang keempat, mengharamkan yang halal boleh mengakibatkan timbulnya perkara keji dan memudaratkan. Yang kelima, niat yang baik tidak boleh menghalalkan perkara yang haram. Prinsip ini dapat dilihat dengan lebih jelas dan terperinci melalui konsep riba dalam ekonomi. Terdapat beberapa unsur dan elemen yang diharamkan oleh Allah secara mutlak di dalam urus niaga dan transaksi ekonomi Islam. Unsur-unsur ini boleh menyebabkan sesuatu urus niaga itu menjadi tidak bertepatan dengan syariah, haram dan terbatal. Di antara unsur-unsur dan elemen-elemen tersebut adalah seperti yang berikut. Pertama, riba. Kedua, ketidakpastian iaitu gharar. Ketiga, judi. Keempat, penipuan atau khianat.
Dan yang terakhir, barangan perkhidmatan yang haram. Allah secara jelas dalam menyebut di dalam Al-Quran bahawasanya riba adalah haram dalam Islam. Mengikut definisi keputusan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security, dari segi syarak, riba bermaksud tambahan atau lebihan yang diperolehi oleh salah satu pihak dari pihak yang lain tanpa mendapat imbalan yang wajar. Riba dalam Islam telah jelas akan pengharamannya tanpa ada percanggahan pendapat oleh para ulama. Cara umumnya, riba terbahagi kepada dua jenis riba yang utama, iaitu pertama, riba yang berlaku di dalam urusan jual beli dan ianya dikenali sebagai riba al-buyu', dan riba yang kedua yang berlaku di dalam urusan hutang piutang dan ianya dikenali sebagai riba al-duyun. Setiap perbuatan yang telah diharamkan tentu akan datang dengan akibat dan kesan yang buruk bagi sesiapa yang ingkar akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kesan buruk jika kita masih mengamalkan riba ialah, pertama, pengamal riba sebenarnya akan diperangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Yang kedua, kehilangan berkat harta dan kehidupannya. Jadi, dengan ini disebabkan itulah sistem ekonomi Islam tidak membenarkan janji pulangan tetap dalam pelaburan. Walau pada awalnya kelihatan menguntungkan, tetapi pada hakikatnya ia membebankan semua pihak, terutamanya pihak yang berjanji. Hal ini bukan sahaja dapat mengelakkan bebanan hutang oleh pihak yang berjanji akibat kerugian, bahkan menggalakkan aktiviti ekonomi bercambah melalui aktiviti transaksi yang sebenar. Prinsip yang kedua adalah tidak bergantung kepada nasib yang tidak jelas. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungannya. Islam melarang umatnya untuk menggantung nasib kepada hal yang sangat tidak jelas ikhtiarnya dan hanya bergantung kepada nasib baik dan peluang semata. Untuk itu, Islam melarang perjudian dan mengundi nasib dengan anak panah sebagai salah satu bentuk aktiviti ekonomi. Aplikasi ekonomi kontemporari. Selain itu, jika kita meneliti beberapa aktiviti lain dalam ekonomi kontemporari seperti insurans konvensional, kita dapati ada beberapa unsur yang dilarang menurut Islam yang diamalkan di dalam aktiviti tersebut. Berdasarkan dalil di atas, insurans salah di sisi Islam kerana di dalam terdapat unsur gharar dan maisir. Sebelum itu, adakah anda tahu apa yang dimaksudkan dengan gharar dan maisir? Dari sudut manakah insurans terlibat dengan unsur-unsur tersebut? Baiklah, mari kita teliti satu persatu. Gharar ialah transaksi bisnes yang mengandungi ketidakjelasan bagi para pihak, baik dari segi kuantiti, fizik, kualiti, waktu penyerahan, bahkan objek transaksinya pun boleh jadi masih bersifat spekulatif. Ketidakpastian ini melanggar prinsip syariah yang idealnya harus telus dan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Manakala maisir pula suatu bentuk permainan yang di dalamnya disyaratkan jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya. Mari kita lihat apakah perkaitan antara dua unsur ini dalam insurans konvensional. Pertamanya, gharar. Gharar wujud di dalam insurans konvensional kerana terdapat ketidakpastian tentang apa yang dibeli atau dibayar oleh pemegang polisi insurans sehingga tidak berlaku kerugian dan pemegang polisi tidak menerima apa-apa. Hal ini kerana pemegang polisi hanyalah memberi jaminan dan ketenteraman jiwa bagi satu tempoh masa hadapan. Sedangkan jaminan dan ketenteraman ini dianggap tidak wujud atau ia bukanlah barangan atau harga yang ditukarkan. Manakala maisir wujud kerana jumlah yang diinsyuranskan bergantung kepada kebarangkalian semata-mata. Contohnya, peserta membayar premium yang kecil dengan mengharapkan wang yang lebih besar jumlahnya. Selain itu, sekiranya peristiwa ini dilindungi, tidak berlaku, peserta hilang wang premium.
Seterusnya, syarikat akan rugi jika terpaksa membayar tuntutan yang melebihi jumlah premium yang diterima. Oleh itu, bagi menghapuskan unsur-unsur yang terdapat di dalam insurans konvensional ini, Akta Takaful digubal pada tahun 1984, manakala syarikat Takaful Malaysia Berhad ditubuhkan pada November 1984 dan ia merupakan syarikat insurans Islamik yang pertama di Malaysia. Definisi takaful pada dasarnya ialah jaminan bersama. Ia merupakan sistem insurans berlandaskan prinsip Islam. Konsep takaful berkisar pada sekumpulan ahli yang saling menjamin antara satu sama lain terhadap kerugian atau kerosakan. Setiap ahli memenuhi kewajipan mereka dengan menyumbang sejumlah sumbangan tabaruk ke dalam dana pihak ketiga pengendali takaful yang menguruskan dana ini. Dalam erti kata lain, ia merupakan penyediaan sumbangan yang dikongsi bersama bagi membantu mereka yang memerlukannya. Ada 3 konsep utama yang diamalkan di dalam takaful ialah takaful, tabaruk dan ta'awun. Sekiranya berlaku kerugian atau kerosakan, pengendali takaful akan mengeluarkan dana kepada ahli. Sebarang lebihan bayaran hanya dibayar apabila kewajipan untuk membantu ahli telah dilaksanakan. Melalui konsep ini, takaful beroperasi sebagai pelindungan dan perkongsian keuntungan antara pengendali takaful dan ahli. Prinsip ekonomi yang ketiga adalah keadilan dan persamaan. Keadilan merupakan prinsip yang penting dalam sistem ekonomi Islam. Tambahan pula, Allah yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan seluruh umat Islam menekankan kepentingan menegakkan keadilan dalam setiap sektor sama ada ekonomi, politik maupun sosial. Landasan konsep keadilan ini pada hakikatnya telah dijelaskan dalam Al-Quran dengan menunjukkan kata keadilan sebanyak 1000 kali. Sehingga ini menunjukkan keadilan merupakan nilai dasar yang dimuliakan. Selain itu, keadilan ekonomi merupakan sebuah bahagian yang harus selalu dijunjung tinggi untuk membangun serta membentuk sebuah kepercayaan dalam kegiatan berekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Di dalam Al-Quran, Allah telah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-25. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Daripada surah An-Nisa ayat ke-58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu untuk menetapkan adil apabila menetapkan hukum di antara manusia. Allah memerintahkan manusia ketika melaksanakan perniagaan maka harus dengan keadilan dan keseimbangan. Hal ini juga menjadi dasar untuk ekonomi dalam Islam. Sebagai contoh, perniagaan haruslah sesuai dengan neraca yang digunakan iaitu transaksi kewangan yang digunakan dan juga standard ekonomi yang diperlakukan. Keadilan di sini membawa makna menentang kezaliman. Pada asalnya, dalam seluruh akad transaksi harus adil. Syariat Allah mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatu dan kepada segala sesuatu. Allah mengutus para rasulnya dengan membawa kitab-kitab suci dan neraca keadilan agar manusia menegakkan keadilan pada hak-hak Allah dan makhluknya. Di antara konsep adil adalah dilarang transaksi yang mengandungi riba, maisir, tadlis, tagrir dan riswah. Keadilan juga menuntut agar sumber diagihkan secara adil kepada semua rakyat melalui dasar dan instrumen zakat, infak, sedekah dan sebagainya yang adil. Oleh yang demikian, bagi keadilan dapat dilaksanakan maka perintah mengeluarkan zakat dalam Islam sangatlah memberi impak yang besar terhadap umat Islam. Zakat merupakan salah satu daripada sistem ekonomi yang mampu menegakkan keadilan bagi rakyat. Sebagai contoh, terdapat golongan yang fakir dan miskin dalam kalangan umat Islam. Maka, orang kaya haruslah membantu orang yang memerlukan tersebut dengan mengeluarkan zakat. Secara tidak langsung, harta yang terdapat pada orang kaya tersebut dapat dibahagikan dengan adil apabila menunaikan kewajipan zakat. Dan zakat itu juga dapat menyucikan hartanya dan menghilangkan daripada sifat bakhil.
Justru itu, dalam ekonomi Islam, penegakan keadilan sosio-ekonomi adalah berdasarkan rasa persaudaraan iaitu ukhuwah, saling mencintai iaitu mahabbah, bantu-membantu takaful dan tolong-menolong iaitu ta'awun, baik antara orang yang kaya dan yang miskin dan juga antara pemerintah dengan rakyat. Berdasarkan buku yang berjudul Yusuf Al-Qaradawi dan pengaruhnya dalam masyarakat Islam di Malaysia, pada bab yang keempat iaitu Asas Ekonomi Islam. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, zakat berfungsi mengurangkan jarak perbezaan antara masyarakat. Oleh itu, salah satu unsur yang penting ialah sistem pemberian zakat yang adil. Tujuan zakat adalah membangunkan kebersamaan dengan tidak menjadikan segala perbezaan yang ada dalam masyarakat sebagai satu masalah sosial. Prinsip ekonomi yang seterusnya adalah tidak berlaku penindasan dalam ekonomi Islam. Islam merupakan agama yang mementingkan kebajikan dan kemaslahatan ummah. Maka, Islam akan sedaya upaya untuk memastikan semua umat Islam mendapat hak masing-masing dan mengelakkan wujudnya golongan yang dinafikan haknya, apatah lagi menindas golongan yang lemah. Riba merupakan salah satu bentuk penindasan kepada golongan yang lemah. Dan ketahuilah bahawa sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan supaya bertambah kembangan dalam persaingan harta manusia, maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah, iaitu tidak mendatangkan kebaikan. Dan sebaliknya, sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata, maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. Aplikasi ekonomi kontemporari. Prinsip ini dapat kita lihat dengan jelas dalam sistem perbankan. Bank bermaksud sebuah institusi kewangan yang bertindak utama sebagai sebuah agensi pembayaran untuk para pelanggan menerima, menyimpan dan meminjam wang di mana untung diperolehi bank secara pembayaran khidmat dan faedah, transaksi atau urus niaga kewangan lain seperti menulis cek, pembayaran bil dan pelaburan turut ditawarkan dalam institusi sebegini. Mengapa prinsip tidak berlaku penindasan dalam sistem ekonomi Islam ini dikaitkan dengan sistem perbankan? Ini kerana sistem perbankan yang digunakan ialah sistem perbankan konvensional yang mempunyai unsur riba atau faedah. Ini jelas kelihatan apabila peminjam terpaksa membayar lebih daripada jumlah dan nilai yang dipinjamkan setelah ditambah dengan faedah atau juga dikatakan bunga. Ini merupakan penindasan yang sangat besar dan jelas kepada peminjam, iaitu golongan yang lemah dan tidak berdaya. Sudah tentu, mereka yang meminjam wang merupakan golongan yang terdesak untuk menggunakan wang. Mereka perlu berusaha untuk membayar kembali wang yang dipinjam, namun ditambah beban apabila adanya riba atau faedah juga dikenali sebagai bunga ini. Semakin lama tempoh mereka membayar kembali wang, semakin bertambah bunganya. Namun, sekarang umat Islam sudah boleh menarik nafas lega apabila sistem perbankan Islam diwujudkan. Di Malaysia, pada tahun 1963, Lembaga Tabung Haji telah ditubuhkan bertujuan untuk membantu umat Islam di Malaysia menyimpan duit untuk menunaikan ibadah haji. Kejayaan tabung haji mendorong berbagai pihak untuk mengemukakan cadangan kepada kerajaan agar menubuhkan sebuah bank Islam sepenuhnya. Seterusnya, bank Islam pertama ditubuhkan pada tahun 1983 yang dikenali sebagai Bank Islam Malaysia Berhad yang dikawal selia di bawah Akta Perbankan Islam 1983. Kira-kira sedekat selepas itu, bank-bank konvensional mengambil inisiatif menawarkan jendela Islamik iaitu Islamic Window dalam urus niaga mereka. Pada tahun 2003, bank-bank Islam asing mula bertapak di Malaysia memulakan operasi perbankan Islam. Perbankan Islam merupakan pengurusan wang yang berdasarkan syariat-syariat Islam. Maka, apa-apa sahaja yang bertentangan dengan syariat Islam dilarang sama sekali untuk diguna pakai dalam perbankan Islam seperti riba, maisir dan gharar. Dengan mematuhi syariat yang ditetapkan dalam Islam, sebarang penindasan kepada golongan yang lebih lemah tidak akan berlaku dalam perbankan Islam untuk memastikan kemaslahatan ummah terjaga.
Kesimpulannya, Al-Quran telah memberi panduan yang lengkap dalam setiap aspek kehidupan termasuklah ekonomi. Ekonomi juga merupakan aspek yang penting dalam Islam. Maka sudah tentu Islam sudah mengajarkan kita perkara asas dalam ekonomi, iaitu prinsip ekonomi dalam Islam. Dan di sini juga kita dapat lihat betapa pentingnya prinsip ini diamalkan dan dipraktikkan sehingga jelas diterangkan dalam ayat Al-Quran. Jadi, sebagai umat Islam, kita hendaklah menghayati dan mentadabbur ayat Al-Quran agar kita mendapat isi-isi penting yang Allah telah sediakan kepada kita sebagai panduan untuk menjalankan aktiviti seharian yang melandaskan syariah.